Pencuci muka, pelembap, sunscreen. Ini adalah susunan penggunaan produk penjagaan kulit yang asas. Kita panggil dia skincare basic ya. Walaupun hanya ada 3 langkah sahaja, masih ada ramai orang dekat luar sana yang berat nak buat 3 langkah ini. Janganlah macam ni ya. Nak kulit yang cantik memang perlu rajin, memang perlu committed. Saya juga terima satu soalan daripada pengikut Glowy, iaitu kalau sunscreen sudah ada bahan yang melembapkan kulit ya, boleh tak saya skip pakai pelembap? Soalan ini sebenarnya valid ya. Adakah wujud bahan yang bersifat melembapkan kulit di dalam sunscreen? Jawapannya ada ya. Namun persoalan berikutnya adalah mencukupi atau tidak bahan yang melembapkan ini yang dalam sunscreen ini untuk kulit sehingga pelembap berasingan tidak perlu lagi digunakan. Jawapannya hanya akan anda ketahui setelah anda menggunakan sunscreen tersebut ya. Jika selepas pakai sunscreen tertentu tanpa menggunakan pelembap terlebih dahulu untuk sesuatu tempoh lah yang anda perlu pakai beberapa lama, anda dapati kulit anda tidak alami sebarang tanda-tanda kekeringan. Maksudnya kulit tu cukup lembap. Maknanya sunscreen tersebut mencukupi untuk melembapkan kulit. Maksudnya bahan yang melembapkan dalam sunscreen tu cukup untuk kulit. Sebaliknya, jika anda merasakan kulit kering, ada pengelupasan secara halus ya, bukan halus ya, dengan hanya memakai sunscreen saja tanpa pelembap, maknanya bahan pelembap dalam sunscreen tersebut tidak mencukupi untuk kulit anda. Jadi maknanya di sini anda perlu pakai dahulu baru tahu. Kesimpulannya di sini anda perlu mencuba atau memakai sunscreen tersebut terlebih dahulu untuk mengetahui sama ada ia cukup untuk melembapkan kulit ataupun sebaliknya ya. Cuma anda harus ingat ada juga fungsi utama sunscreen. Fungsi utama sunscreen ini adalah melindungi kulit daripada bahaya sinar UV. Dan ini dibuktikan dengan adanya UV filter di dalam sunscreen tersebut. Jika anda mahu fokus pada produk yang melembapkan kulit, sunscreen bukanlah pilihan pertama anda. Tapi jika anda mahu sunscreen yang boleh melindungi kulit dan secara sampingan ya, beri kesan melembapkan kulit, jadi anda boleh pilih sunscreen yang ada bahan melembapkan. Sejak dari awal video ini tadi anda nampak sunscreen ini memperkenalkan sunscreen yang berupaya melindungi kulit kerana ada SPF 50 PA+++, iaitu Hansegi Nature Aloe Vera Sunscreen. Nama sunscreen tu pun ada aloe vera, iaitu bahan yang boleh memberikan kesan cooling, kesan soothing dan juga kesan kelembapan pada kulit ya. Berdasarkan senarai bahan, sunscreen daripada Hansegi Nature ini ialah sejenis hybrid sunscreen di mana ia menggunakan gabungan UV filter. Bahan penapis yang digunakan tu gabungan. Ada mineral UV filter, ada organic UV filter. Dan di dalam sunscreen ini UV filter yang digunakan adalah titanium dioxide, zinc oxide, octinoxate, octisalate, Amiloxate, Uvinul A+ dan Uvinul T150. Titanium dioxide dan zinc oxide yang di dalam sunscreen ini adalah UV filter jenis mineral ya. Orang panggil physical pun ada juga, yang ada kesan ataupun sifat yang kesat dan berkapur sedikit, kita panggil chalky. Memang sifat semula jadinya. Selalunya sunscreen yang menggunakan UV filter jenis ini, dia akan menyebabkan kulit yang kalau tona yang gelap lah ya, nampak agak kelabu ketika menggunakannya ataupun ada kesan yang kita panggil white cast ya. UV filter selain titanium dioxide dan zinc oxide pula dipanggil organic UV filter atau chemical UV filter. UV filter ini cenderung menyebabkan kulit jenis sensitif alami iritasi, tapi kalau dipakaikan kepada kulit dia kelihatan cantik, rata, tidak kelabu, tak ada white cast dan boleh disapu dengan baik sekali. So apabila Hansegi Nature Aloe Vera Sunscreen ini menggunakan gabungan UV filter iaitu jenis mineral dan juga jenis organik tadi, ia boleh menghapuskan kelemahan UV filter yang digunakan secara berasingan dan meningkatkan keberkesanan sunscreen ini secara keseluruhan. So sunscreen sebegini kita panggil dia hybrid sunscreen. Bahan tambahan yang menarik yang ada dalam sunscreen ini juga adalah Aloe barbadensis leaf juice, aloe vera lah tu leaf ya. Dan ada Centella asiatica extract, ada orchid extract, ada Morus alba bark extract,
Dan bahan-bahan ini ada sifat conditioning, iaitu dia merapikan dan melembutkan permukaan kulit ya. Sunscreen ini juga ada bahan lain yang melembabkan seperti glycerin, butylene glycol, sodium hyaluronate dan ini memang fungsinya macam saya sebut tadi, melembabkan kulit. Ada juga allantoin di dalam sunscreen ini yang boleh memberikan sifat kelegaan kepada kulit dia. Tekstur sunscreen ini kalau anda lihat disapu pada permukaan kulit, dia adalah soft cream. Mudah sangat disapu, mudah untuk diratakan, tidak berminyak kesan akhirnya dan tidak melekit ya. Tekstur sunscreen sebegini juga boleh menyebabkan dia sangat bagus untuk kita pakai sebagai makeup primer. Ya, maksudnya lepas pakai sunscreen tu tak payah pakai primer pun boleh. Kita terus pakai makeup dan makeup akan kelihatan rata dan cantik, tidak bercapuk pada kulit. Setelah menggunakan sunscreen ini, selain kadar perlindungannya yang baik SPF 50 PA+++, saya menyukai teksturnya yang lembut dan mudah diratakan pada kulit itu. Dan saiz sunscreen ini juga, botolnya itu yang agak banyak ya, 70 ml. Maksudnya dia boleh dipakai lama jugalah, dan ini juga satu kelebihan kepada saya. Ramai orang beli sunscreen, dia bukan nak pakai sekejap-kejap kan, dia nak pakai lama. Jadi jika anda mencari hybrid sunscreen yang efektif dan mempunyai bahan yang melembabkan, saya amat mencadangkan anda untuk mencuba Hansegi Nature Aloe Vera Sunscreen.